Bila ada kebocoran arus di pertengahan kabel ni, dia akan ganggu kita punya meter bang. Saya nak buat sub dB. Boleh tak ambil daripada meter TNB? Okey bang, macam ni. Sekarang meter TNB, ini kita punya dB. Kalau abang nak buat sub dB, ambil daripada meter, sebenarnya tak ada masalah. Tapi dia ada implikasi lah. Satu, kabel terlalu panjang. Dan satu lagi, di bahagian ni kita takut dia tak cukup ruang. Ini ada contoh gambar rajah. Apa yang abang nak buat? Daripada meter TNB pergi ke min dB, dB1. Lepas tu daripada meter dB abang nak tarik pergi ke dB2. Katalah rumah abang ni meter TNB abang dekat pagar. Lepas tu abang nak buat sub dB, ambil daripada meter. So kabel tu dia akan start daripada meter, bawa pergi ke sub dB, dB kedua. Lepas tu daripada meter dia tarik underground, ini laluan underground, masuk ke dB1. Kabel ni terlalu panjang. Untuk sub dB lah, kebiasaannya dB2 ni kegunaan dia tak besar. Selalu kalau saya punya wiring, saya akan suggest kepada customer, bahagian dapur kita buat sub dB. Katalah ni rumah single story. Kalau rumah double story pula, kalau rumah double story, bahagian tingkat atas saya akan tambah lagi satu sub dB. Kenapa nak kena buat macam ni? Ni katalah tingkat bawah, yang atas ni pun kita padam lah. Katalah 2 tingkat lah. Tingkat atas ni kita tambah lagi 1 dB. Yang ini bahagian dapur. Bahagian dapur ni penggunaan dia heavy, so kita boleh tambah sub dB. Bahagian atas, bahagian dB 3, kita buat lagi 1 sub dB. Katalah abang nak tarik juga daripada meter. Dia tak berapa smart lah. Sebab apa? Kabel abang ni panjang. Sebenarnya kita boleh jimatkan dekat kabel abang ni. Contoh dia macam mana? Contoh macam ni. Okey. Dia punya gambar rajah dia macam ni. Daripada meter dB1, dB3. Daripada meter ni dia pergi ke dB1. Daripada dB1 ni dia akan pergi ke dB2. Kita pakai satu line je lah mudah sikit. Ini kabel 2 ada 2 pair. Daripada dB1 kita ada lagi satu pergi ke sini. Tak payah ambil daripada dB2. Sebab apa? Kalau dB2 kat dapur, takkan kita nak tarik sini pergi naik atas pula. So dia daripada sini lebih jimat kita punya kabel. Kita dapat penyimatan kabel. Jimat kabel kita. Okey, contoh kalau dalam rumah ni dia akan jadi macam ni. Kita buat gambar rajah dia. Daripada dB sini pergi atas. Daripada dB bawah ni dia pergi atas. So dekat sini abang dah jimat kabel. Dan tak ada masalah pun bang. Katalah yang sini kita pakai 10 mm. Ni pun 10 mm. Yang ini paling kurang 16 atau tengok sini 16 atau 25 mm. Okey bang, yang kabel ni kita pakai 10 mm ataupun 10 mm. 10 pun dah cukup kat 57 mm. So katalah untuk dB atas berapa je kita pakai? Kita pakai lampu, kita pakai pelak, kita pakai aircon. Dia dah boleh cover. dB bawah kita cover untuk bahagian depan. Lepas tu dB dapur, dB2 kita cover bahagian dapur. Okey, kabel incoming paling kurang pun 25 mm lah. 25 mm dia boleh pergi ke 100 m. Meter TNB ni untuk single phase kita boleh upgrade dia pergi hingga ke 100 m. Ini boleh buat masa kita punya permohonan submit meter tu, kita boleh buat drawing, kita punya design kita kena bagi dekat TNB. Kita nak kena design tu. Katalah developer tarik hanya 16 mm, dia tak tarik 25, akan ada penambahan kabel. Itu kontraktor yang kena buat, bukan TNB. Untuk fitting kat bahagian ni, macam mana kita nak fitting dia nampak smart? Kebiasaannya orang buat, dia akan loop kabel tu dekat bawah ni. Dia ada 2 pair dia keluar. Katalah kalau kita buat 3 dB, dia ada 3 kabel nanti keluar daripada sini. So dia punya fitting ni akan jadi tak kemas. Kalau kita tak pakai kabel lock, dia tak cantik. Macam mana kita nak buat dia bagi smart? Sekarang ni kita ada 2 min switch ni. Okey, kalau kita pakai 3 dB, kita kena ada 3 lah min switch ni. Yang bawah ni kita pair, kita pakai link bar ni, kita masukkan dekat bawah. So dia akan loop power supply ni untuk ke 3 min switch. Okey, daripada min switch ni turun pergi ke dB2. Daripada min switch yang ketiga kita pergi ke dB3. So, dia punya fitting nanti akan jadi kemas. Dia keluar daripada atas, pergilah ke dB yang seterusnya. Untuk keseluruhan lah, apa yang kita dapat dengan kaedah wiring yang kita buat sekarang. Pertama, kabel, kita jimat kabel. Okey, kedua, pendawaian rumah kita ni akan jadi selamat. Sebab apa? Bila bahagian dapur yang trip, dia takkan ganggu bahagian dB2 dan dB3. Kalau dB3 yang trip, dia takkan ganggu dB1 dan dB2. Dia bahagian atas saja yang akan trip. Okey. Dan lepas tu mudah kita nak buat troubleshoot. Dekat mana kita punya masalah? Contoh dB2 yang trip. So bahagian dapur yang bermasalah. Katalah dB3 yang bermasalah, trip. Kita tahu masalah punca daripada dB3. Untuk tingkat atas saja. Mudah kita nak trace. Tapi kalau semua daripada satu, kita tak tahu mana satu. Kita nak kena cari. Okey. Satu lagi, kalau kita tarik kabel
kabel tu semua daripada meter, dia akan ada gangguan sikit bang. Sebab apa bang? Bila ada kebocoran arus di pertengahan kabel ni, dia akan ganggu kita punya meter bang. Dia bil berlebihan. Itu antara sebab kenapa kita nak tarik sub-dB tak elok kita tarik daripada meter. Okey, jelas bang Semoga menjawab soalan. Yang buruk, hina dan dina itu adalah kelemahan di saya. Mantap terbaik semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudi berkomentar bersama kami. Assalamualaikum. Haji Bank Solution Expert. Mantap, mantap, mantap. Mantul, mantap betul, 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 betul.